Selamat pagi dan shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，主里平安。 Biarlah setiap kali kita melangkah ke rumah Tuhan, kita bersuka cita. 让我们每一次我们达到上帝的家里，我们都已经有喜乐。 Dan ada satu momen di mana kita bertemu dengan Pencipta dan Penyelamat kita. 因为这个时刻就是我们与上帝一起会面。 Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. 我们还没有听上帝的话语之前，我们来同心祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan menghantar kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji-muji Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkau adalah pencipta kami, sumber kehidupan kami, penyelamat kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami membuka hati kami kepada kebenaran firman-Mu saja. Biarlah hati kami, hidup kami menjadi tempat di mana firman Tuhan bertumbuh dan kami boleh memahami akan tujuan hidup kami sebagai manusia. Tuhan terima kasih, pakailah hamba-Mu untuk berkata-kata, juga penterjemah, berikan hikmat, berikan kesehatan yang baik. Dalam Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu, beberapa minggu ini memang kita membahas kitab Injil Yohanes secara berurutan. 这几个星期，我们不断的探讨关于约翰福音书记。 Hari ini kita berbicara satu topik yaitu lihatlah manusia itu. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat ke-5, satu ayat yang singkat saja. Lalu Yesus keluar bermahkota duri, berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. 约翰福音第19章第5节说：“耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。比拉多对他们说：‘你们看这个人。’ Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya, mengapa setiap kali kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita selalu menyebut nama Pontius Pilatus? 弟兄姊妹，你曾否自己问过，为什么每一次我们宣读那个使徒信经的时候，我们就会提到比拉多的名字呢？ Mengapa bukan Rasul Paulus atau Petrus? 为什么我们不是提到彼得或者是其他人呢？ Mengapa Pontius Pilatus sedemikian penting sehingga dia dimasukkan oleh bapak-bapak gereja di dalam pengakuan iman? 为什么比拉多的名字是那么的重要？因此，在每次我们宣读那个使徒信经的时候，他的名也是会被提呢？ Dia itu adalah orang jahat yang menghukum Yesus. 他岂不是一个审判耶稣的坏人吗？ Mungkin kita bisa melihat beberapa alasan di sini. 可能我们能够看几个原因。 Yang pertama, 第一就是。 bahwa pengakuan iman mencantumkan nama Pontius Pilatus untuk menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar hidup, benar-benar disalibkan, benar-benar mati dan benar-benar dibangkitkan. 耶稣用这个比拉多的名字，就是要证明耶稣是真正的已经被钉死在十字架上。 Cerita mengenai Yesus itu bukan dongeng dan kisah karangan manusia. 耶稣的故事耶稣的故事不是人所编造的一个童话故事， Tetapi ada di dalam sejarah umat manusia. 但是就是在人类的历史当中存在的， Yaitu pada masa Pontius Pilatus di abad pertama Masehi. 就是发生在公元第1世纪，在比拉多的时代。 Tetapi ada alasan yang kedua. 第二个原因就是， Kalau kita membaca akan peristiwa penyaliban Yesus, 如果我们看耶稣被钉十字架的那个过程， Pontius Pilatus sendiri sebenarnya menyatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah. 比拉多他亲自的说，耶稣这个人他是没有错的。 Pontius Pilatus yang adalah seorang hakim dan gubernur pada waktu itu tidak menemukan satupun kesalahan daripada Yesus. 比拉多当时就是那个省长或者是那个法官，他确实没有找到耶稣基督犯罪的证据， Jadi tidak ditemukan bahwa Yesus itu bersalah. 他没有发现到耶稣有犯错。 Yesus adalah korban daripada konspirasi penguasa, orang banyak dan pemuka agama. 耶稣是当时的掌权者、群众或者是宗教领袖的那个阴谋的受害者。
Dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan bahwa Yesus dibawa keluar, dia memakai mahkota duri, berjubah ungu. 刚才我们所读的就是耶稣出来，戴着荆棘的冠冕，穿着紫袍。 Maka Pilatus menunjuk kepada Yesus dan mengatakan satu kalimat, lihatlah manusia itu. 比拉多就指着耶稣，他说：“你跟他们说，你们看这个人。” Menurut saya itu satu perkataan yang sebenarnya sangat dalam. Sangat dalam. 按照我说，这一句话是很深奥的， Dan itu digerakkan sendiri oleh Tuhan 是上帝感动他说， untuk menyatakan siapakah Yesus Kristus itu. 是要说出真相，谁是基督。 Pilatus seolah ingin mengatakan, kalau kamu mau melihat manusia yang sejati, lihatlah kepada Yesus. 几乎比拉多想要说，如果你要看一个真正的人，你就要看耶稣。 Kalau engkau mau melihat manusia yang paling agung yang pernah hidup, lihatlah Yesus 如 Kristus. 果你要看一个大人物的话，你就是要看耶稣。 Karena di dalam Yesuslah itu tidak ditemukan satu kesalahan dan dia rela menanggung kesalahan atau dosa seluruh umat manusia. 因为在他身上没有看到他有做任何的错误，而且他为了人类，他愿意担当人类的过犯。 Jadi Pilatus seolah mengatakan, kalau kamu mau menemukan jati dirimu sebagai manusia, kamu harus melihat kepada Yesus Kristus, sang manusia itu. 就正如好像比拉多想说，如果你要找到真正的人生的那个价值，你就是要看主耶稣。 Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa artinya manusia sejati di dalam Yesus Kristus. 今天我要邀请大家一起来探讨什么意思，就是叫做人，耶稣是真正的人的这个含义。 Dan apa hubungannya dengan kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. 而与我们这些按照上帝的神像被造的有什么关系呢？ Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. 在创世纪那边记载说，我们人类是按照上帝的形象被造的。 Berarti di dalam diri manusia Tuhan memberikan gambar dan rupa Dia kepada kita. 就是在我们人类的那个体质里面，就有上帝的形象。 Sini kita mungkin berbeda pandangan dengan pandangan dunia bahwa manusia berasal dari ini dan itu. 就是跟属下的世界的人的看法是不一样。 Karena kitab suci jelas menegaskan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk paling mulia. 因为圣经记载说，我们人类是一个很神圣的那个一个群体， Karena kita diberikan gambar dan rupa daripada Allah. 因为是上帝给予我们的那个形象。 Kalau kita melihat seorang anak, 如果我们看一个孩子， dia mewarisi genetika daripada ayah dan ibunya. 他继承了他父母亲的基因， Maka dia mempunyai kemiripan dengan ayah atau ibunya. 因此他与他的父母会有相似之处， Atau kombinasi keduanya. 或者是双方面的那个和解。 Kadang seorang anak itu lebih mirip ayahnya, seorang anak yang lain bisa lebih mirip ibunya. 有的时候，一个孩子会偏向更像他的父亲，或者是更像他的母亲。 Ya, anak saya perempuan yang paling besar itu katanya mirip dengan saya. 我的大女儿，人家说比较像我； Kalau yang bungsu mirip dengan ibunya. 小女儿比较像师母， Ya, mungkin juga sifat dan temperamen dia. 可能她的性格也是一样。 Karena anak perempuan saya yang paling besar itu slow ya. 因为我的大女儿的那个她的那个性格比较温和， Yang bungsu lebih sedikit lasak seperti 因 itu. 为小女儿比较活泼。 Tapi inti yang mau disampaikan bahwa seorang anak karena mewarisi genetika ayah dan ibunya, dia mirip dengan orang tuanya. 重点就是孩子其实是他已经继承了他父母亲的基因。 Kalau kita bertanya, 如果我们问到 Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia, menurut gambar dan rupa siapa? 如果我们被创造是按照谁的形象呢？ Ya,
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan kita. 在这里，我们能够看到上帝创造我们， Itu menurut gambar dan rupa daripada Yesus sendiri. 就是按照耶稣基督本身的形象。 Kalau kita membaca kitab suci di dalam perjanjian baru, 如果我们在读新约圣经， misalnya Yohanes 1 ayat 18, 是在约翰第一章，约翰福音第一章第18节， dia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yaitu Yesus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan kepada kita. 从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。 Di sini jelas sekali bahwa kalau kita mengenal Bapa hanya melalui Yesus, karena Yesuslah yang menyatakan siapakah Allah yang sesungguhnya. 在这里很清楚的告诉我们，只有透过主耶稣，我们才是能够认识阿爸父上帝，因为主耶稣基督已经彰显了上帝的本质。 Lebih lanjut lagi, Ibrani pasal pertama ayat 3 mengatakan bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. 在希伯来书第一章第3节说，耶稣是神本体的真相， Dan melalui dialah, Yesus inilah segala sesuatu diciptakan, 而万物都借着他而被造。 dan melalui Yesuslah dikatakan dia yang menopang segala sesuatu. 而他托住万有。 Kolose pasal yang pertama ayat 15 mengatakan 在哥罗西书第一章第15节这样子说， dengan jelas bahwa Yesus adalah gambar Allah 耶稣是那不能看见之神的像， dari yang dapat dilihat, gambar Allah yang dapat dilihat dari Allah yang tidak kelihatan. 耶稣是那不能看见之神的像。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 神所爱的弟兄姊妹们， Ini suatu rahasia saya kira yang diungkapkan dalam kitab suci. 这是圣经向我们启示的一个奥秘。 Kalau tidak diungkapkan kita tidak bisa mengerti 若是他没有启示的话，我们并不了解。 bahwa sebenarnya gambar dan rupa kita itu adalah ada di dalam Yesus Kristus. 就是我们的形象，就是有在基督耶稣的形象里。 Jadi Yesus adalah gambar Allah yang sesungguhnya dan kita diciptakan menurut gambar daripada Yesus. 耶稣就是上帝真正的形象，而且我们也是我们本身的形象，就是由基督耶稣来的。 Itu sebabnya kalau kita berbicara bahwa dalam pribadi Allah Tritunggal hanya Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. 因此，如果是说三位一体的真神，他第二个个体，他就是道成肉身成为人， Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. 就是上帝道成肉身成为人， Dia seolah mengambil rupa daripada manusia. 他就是起了人的形象。 Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya manusialah yang mengambil rupa daripada Yesus. 但是其实人的形象根本是从基督来的。 Jadi di sini kita bisa melihat, 在这里我们能够看到， kalau kita mau memahami siapakah kita manusia, 如果我们真正要了解我们人类是谁呢？ maka kita harus melihat kepada Yesus Kristus. 我们就是要看主耶稣基督是 Karena 谁， dialah gambar Allah yang sejati. 因为他就是上帝的真相。 Dan kalau kita hubungkan di dalam pemahaman kita mengenai hidup iman Kristen, 如果我们把它连接在我们的基督徒的生活当中， sebenarnya apa sih tujuan hidup kita sebagai orang percaya? 其实我们每个基督徒，我们生活的目标是什么呢？ Apakah ukurannya bahwa kita itu sudah mencapai tujuan hidup kita? 我们是用什么标准来衡量我们能够达到我们的标准呢？ Kalau datang beribadah saja itu bukan ukuran. 如果我们只是来教会聚会，那不是一个标准。 Aktif di dalam pelayanan itu bagus dan penting, tetapi itu bukan ukuran. 如果我们真正的有侍奉，那也不是一个标准。虽然那个是好事， Bahkan mungkin seperti kami berdiri di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan. 甚至好像我们站在台上传讲神的福音， Itu juga bukan ukuran. 那也是不是一个标准。 Tapi ukuran yang paling tinggi itu adalah dikatakan kita
harus menjadi serupa dengan Kristus. 但是最高的标准就是我们应当要成为像基督一样。 Kita harus makin serupa dengan gambar Yesus. 我们必定要一样，跟基督的样式一样。 Nah, di sini kita bisa melihat kita dicipta menurut gambar Yesus, kemudian dosa merusaknya, dan kemudian kita harus bertumbuh untuk kembali menjadi serupa seperti Kristus. 这里我们能够看到，我们被上帝创造，按照上帝的样式，然后我们已经犯罪，然后我们必须要被更改，让我们能够活得更像基督。 Jadi kita harus bisa melihat sebenarnya apa tujuan orang Kristen yang paling utama. 其实我们要看，在基督徒的生命中，什么是最终的目标？ Yaitu kita makin hari makin diubahkan menjadi sesuai dengan gambar Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. 就是我们一天比一天要被改造，好让我们更加能够更像基督。 Tadi saya memberi contoh seorang anak kecil mewarisi gen daripada orang tuanya. 刚才我做一个比喻，就是一个孩子他已经继承了他父母亲的基因。 Dan kalau dia bertumbuh makin besar, mungkin akan makin nampak kemiripannya. 如果他越长大，可能能够看到他跟他的父母有相似。 Nah, biasanya kita mengatakan secara fisik, aneh siang bin ka ima, misalnya gitu ya. 有的时候我们会说他那么像他的父亲，他那么像脸， Atau mirip dengan ayahnya. 或者是他那么像他的父亲。 Nah, di sini kita bisa satu pertumbuhan yang membuat kita makin lama makin serupa dengan asal daripada kita. 这就是有一个更改，一个发展，好让我们一天比一天的更像基督。 Heran sekali juga ya, orang yang hidup bersama itu biasanya makin lama makin mirip satu sama lain. Bisa terjadi. 其实很奇怪，一个人同住的人，他们越久会越看越相似。 Misalnya suami dan istri. 比方说一对夫妇， Kalau makin lama udah makin hubungannya makin baik, biasanya mukanya itu bisa makin mirip. Bisa nggak? 如果他们的关系越来越好，他们的脸会越来越像。 Ada yang merasakan makin lama makin mirip dengan 有没有这样的感觉呢？ wajah istri atau suami Anda? 有没有这样的感觉呢？ Wah, kok makin jauh itu bahaya ya. Karena tiap hari ketemu, saling menyinari. 因为每天都是见面， Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. 跟我们一样。 Apakah kita makin hari makin mirip dengan Yesus? 是否我们一天比一天更像耶稣呢？ Jadi pertanyaan sekali lagi bukan sudah berapa lama kamu jadi anggota gereja. 因此，我们还问多一次，他的问题不是你已经成为基督徒有多久了， Tapi apakah hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus? 但是问题就是是否我们的生活一天比一天更像耶稣。 Lalu apa artinya kita makin hari makin serupa dengan Kristus? 因此，什么意思叫做我们一天比一天更像耶稣呢？ Apa artinya menjadi manusia yang sejati dan sesungguhnya? 我们成为一个真正的人是什么含义呢？ Apakah ukurannya bahwa kita disebut manusia yang sukses dan bahagia? 如果我们被称为一个成功的人是什么标准呢？ Nah, ini adalah satu pertanyaan mendasar mengenai kehidupan. 这就是通常我们生活的一个问题。 Dan ini hanya ada pada manusia, tidak ada pada binatang. 而且这个问题只是存在在人类，不是在那个动物。 Karena binatang anjing kita yang paling lucu pun dia tidak bisa bertanya sebenarnya apa tujuan hidupku. 因为最可爱，即便最可爱的小狗，它也不会问到我的生活有什么目标。 Manusia bisa bertanya pertanyaan ini. 人类会问这样的问题： Untuk apa saya hidup di dunia ini? 我为什么活在这个世界上？ Sebenarnya apa sih sasaran hidup saya yang paling tinggi? 其实，在我生活中，在我的人生当中，我的最崇高的目标是什么？ Dan apa ukuran kebahagiaan itu? 什么是幸福的标准？ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们， Dunia bisa memberikan jawaban bagi kita. 世界能够给予我们很多的答案， Ya hidup ya untuk bersenang-senang. 有的是为了欢乐而活， Hidup ya untuk mengejar uang. 有的是为了金钱而活。 Itu mungkin tidak salah karena kita semua perlu uang.
那个是没有错的，因为我们每个人都需要 Tapi 钱。 kalau Anda meletakkan uang, kekayaan sebagai sasaran akhir hidup Anda, 但是如果你把金钱当做你的生活的标准， maka Anda pasti akan kecewa. 你肯定会失望。 Ada juga orang berkata manusia hidup ya untuk bermain. 有的人说，人是为了吃喝玩乐而活， Maka banyak orang, ya kebanyakan di barat sana itu menjadikan sport ya, olahraga itu sebagai Tuhan atau tujuan hidupnya. 因此在西方的国家，他们会把这个运动成就是他们好像是他们的主要的活动， Dan mereka sangat menikmati itu. 他们很享受。 Ada juga mengatakan ya jalani saja hidup ini. 有的人就是说，只是这样子过吧这个生活， Tidak perlu ada tujuan. 我们不需要有目标， Nikmati saja. 我们只是这样享受罢了 Jalani，saja. 只是这样过。 Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? 我们对于我们如何呢？ Apakah tujuan hidup Anda? 你的生活你的人生目的是什么？ Sehingga kita boleh disebut manusia sejati yang serupa dengan Kristus. 因此，我们能够被称为一个真正的人，很像基督的人。 Dalam satu buku katekisasi yang terkenal, 在一本谢道班的书，很出名的 ya, 书， disebut Westminster, 就是叫 Westminster。 dia meringkaskan tujuan hidup manusia itu secara singkat. 他总结了人生的目标。 Jadi kalimat pertama dari buku katekisasi itu dimulai dengan satu pertanyaan, apakah tujuan tertinggi hidup manusia? 那一本书的那个开始的那个词，就是你对人生的目标你对人生有什么目标？ Dia tidak memberikan jawaban yang panjang lebar. 他没有给很长的答案， Jawabannya adalah untuk memuliakan Tuhan 他的答案就是为了荣耀上帝， dan menikmati Dia selama-lamanya. 而且永远的享受。 Di sini merangkumkan kepada kita sebanyak apa artinya menjadi manusia. 就是给我们一个总结，我们成为人要如何呢？ Yang pertama mengenai tujuan hidup manusia. 第一就是人生的目标， Yang kedua mengenai kebahagiaan hidup manusia. 第二就是人生的幸福。 Yesus sendiri mengatakan bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. 耶稣亲自的告诉我们说，他来是来遵行差遣他的父，遵行他的旨意。 Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. 我的食物就是遵行那差遣我来的旨意。 Di sini jelas sekali Yesus memberikan teladan kepada kita 这就是耶稣给我们了一个榜样， bahwa Dia hidup di dunia dengan satu tujuan agar nama Tuhan, nama Bapa dipermuliakan. 因为他活在这个世界上，只是为了一个目的，就是要荣耀上帝。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们， Bolehkah kita bertanya sebenarnya apa sih tujuan hidup saya yang paling tinggi? 我们可以审问自己，其实我在这个世界上最崇高的那个目的是什么呢？ Apakah sasaran hidup saya? 我的人生的目的是什么呢？ Kalau kita melihat gunung dan laut dan danau yang indah, 如果我们看那个高山和海水， maka melalui alam ini ya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. 借助这个宇宙，我们能够看到上帝的荣耀， Kita kagum dan takjub 我们真正的很敬佩。 ketika kita mendengar kicauan burung. 当我们听到小鸟声音的时候， Hati kita turut bersukacita dan bernyanyi. 我们的心也是会觉得很喜乐。 Ketika kita mencium dan melihat bunga yang mekar, 当我们能够嗅到那个花的芬香的时候， hati kita juga penuh dengan semangat dan sukacita. 我们的心里也是有那个精神。 Kalau alam ini saja yang kita anggap bukan makhluk hidup itu bisa merefleksikan kemuliaan Allah. 如果这个宇宙他们都能够彰显上帝的荣耀， Pertanyaan apakah ketika orang melihat kita, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, hikmat Tuhan dipancarkan bagi kita. 问题就是当人们看见我们的时候，是否他们能够借助我们能够看到上帝的荣耀、上帝的慈爱和上帝的智慧呢？ Dalam salah satu khotbahnya, John Wesley pendiri gereja Metodis menuliskan kalimat-kalimat demikian. 卫理创办人 John Wesley 他曾经说过这样子的话。 Ya, khotbahnya berjudul What is Man?
apakah manusia itu? 他在他的讲道有讲过一句，就是人是什么呢？ Saya ingin membacakan kalimat-kalimat khotbah dari John Wesley ini. 我阅读他所说的那个道， Dia mengatakan, ingatlah kamu dilahirkan bukan tanpa tujuan. 他说：“请你记住，你并不是毫无意义的被生下来， Kamu diberikan hidup di bumi ini bukan untuk tujuan lain. 你的生命在这个世界上不是为了其他的目的， Selain agar kamu dapat mengenal, mengasihi, melayani Allah di bumi, dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. 除了你能够爱、能够侍奉上帝和，并且必定要永永远远的享受它。” Ini satu kalimat yang mirip dengan tadi buku katekisasi itu. 这个一个词就好像刚才的那个细道班的那个一本书。 Kemudian dia mengatakan, kamu tidak diciptakan untuk memuaskan indramu, untuk memuaskan imajinasimu. 接下来他也说，你被造不是为了要满足你的感官，也不是来取悦你的那个想象， Untuk mendapatkan uang atau pujian manusia. 或者是赚更多的钱，或者是引起其他人的称赞， Untuk mencari kebahagiaan dalam segala sesuatu yang diciptakan. 也不是借助万有在日光之下找到幸福。 Semua itu adalah berjalan dalam bayangan yang sia-sia. 这一切只不过就是好像在虚空里的那个影子进行， Itu adalah hidup yang gelisah dan menderita. 那就是一个很痛苦的生活。 Dan hidup demikian membawa kita menuju kekekalan yang penuh dengan penderitaan. 这样的生活就会带给我们非常的痛苦，或者前往那个永恒的痛苦。 Sebaliknya, 相反的， kamu diciptakan untuk ini dan bukan untuk tujuan yang lain. 其实你被建造、你被创造是为了这个目的，不是为了其他的。 Yaitu mencari dan menemukan kebahagiaan dalam Allah di bumi dan untuk memastikan kemuliaan Allah di sorga. 就是在地上，你就是能够做耶稣基督，能够展现看到耶稣基督的那个幸福，而且能够展现上帝的荣耀。 Di manakah kita bisa menemukan tujuan hidup, kebahagiaan hidup yang sejati? 我们从哪里能够得到那个真正的幸福呢？ Maka lihatlah manusia itu. 那你就看这个人吧。 Demikian kata Pilatus. 这就是比拉多说的， Dialah manusia yang menjadi contoh bagi kita. 他就是成为我们每个人的榜样， Dia adalah Allah yang sejati. 他就是一个真正的神， Dia juga, Yesus Kristus adalah manusia yang sejati. 他也是真正的人，也是真正的神。 Di mana dari Dia hidup kita berasal dan kepada Dia sasaran hidup kita ditujukan. 我们的生命从他而来，我们的生活也是以他为目标。 Lihatlah manusia itu. 你们看这个人吧， Mengajak kita untuk merenungkan kembali apa sebenarnya sih tujuan hidup saya. 邀请我们每个人再一次的我们的思想，其实我活在这个世界上有什么目的呢？ Apakah kunci kebahagiaan hidup saya? 我的那个幸福的那个焦点是哪里呢？ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 神所爱的弟兄姊妹们， Sudahkah Anda benar-benar tahu dan yakin tujuan hidupmu? 你是否真正的了解你人生的目标吗？ Sudahkah engkau memiliki kebahagiaan sejati? 你是否已经拥有了真正的喜乐吗？ Lihatlah manusia itu, 你看这个人吧， Yesus Kristus, 就是耶稣基督， yang sudah merendahkan diri, menderita, mati untuk kita. 他已经降卑自己，为我们死。 Di dalam Dialah hikmat, kuasa, kemuliaan Allah dinyatakan. 因为在他里面，上帝的爱、上帝的全能已经被彰显了。 Hanya di dalam Dia dan persekutuan dengan Dia, dengan Yesuslah kita menemukan tujuan dan kebahagiaan hidup kita yang sejati. 只有借助耶稣，只有借助神与耶稣那个团契之中，我们才是能够得到真正的人生的生活的目标和幸福。 Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. 但愿上帝祝福我们每个 Kita 人。 mempunyai satu tujuan hidup yang kekal.
我们拥有一个永远的目标， dan kita menghidupi atau mengalami kebahagiaan hidup yang sejati. 我们能够感受到我们真正的幸福。 Dan itu hanya bisa kita temukan di dalam dan persekutuan dengan Yesus. 那只是通过我们与基督的相聚才是能够。 Tuhan memberkati kita. 上帝祝福每个人。 Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Misteri daripada iman Allah Tritunggal. Melalui Yesus Kristus, gambar Allah yang sejati, Engkau menciptakan kami, memberikan kami kehidupan. Dan juga di dalam Kristuslah kami menemukan sasaran dan tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Dan di dalam persekutuan dengan Engkau, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengalami satu kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh hal-hal yang sementara di dunia ini. Sadarkanlah kami, Tuhan, untuk mempunyai sasaran hidup yang sesungguhnya. Dan biar kami menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus berbicara kepada kami umat-Mu dan terus membentuk kami makin hari makin serupa dengan Engkau, ya Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.